Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Bertemu kita lagi dalam mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 2 bersama Cikgu Najwa. Diharap semua bersedia untuk pembelajaran pada hari ini. Baiklah murid-murid, cikgu harap kamu masih lagi bersemangat untuk meneruskan sesi PDPR kita pada minggu kelima ini. Hari ini kita masuk kepada unit baru iaitu unit 14, tajuknya Hidup Berbakti. Tema 5, Jati Diri, Patriotisme dan Kewarganegaraan. Kemahiran pada hari ini ialah kemahiran mendengar dan kemahiran bertutur. Pada akhir pembelajaran, murid akan dapat mendengar, memahami dan memberi respon terhadap suruhan. Baik murid-murid, kamu boleh buka buku teks halaman 7, unit 14 Hidup Berbakti, Mendengar dan Bertutur. Tajuk hari ini ialah Ayahku Guru. Jadi dalam cerita ini Hasan ini adalah anak seorang guru. Jadi Hasan akan menunjukkan tayangan gambar kepada rakan-rakannya Alice dan rakan-rakannya yang lain tentang bagaimana perjalanan kehidupan ayahnya sebagai seorang guru yang yang berkhidmat di Sarawak. Okey, kita baca dialog ni bersama-sama. Hasan dulu. Alice, sila lihat tayangan slide ini. Alice pun jawab, ni Alice. Baiklah Hasan, siapakah beliau? Okey, ini soalan daripada Alice. Jadi bagaimana Hasan untuk merespon daripada soalan yang ditanya oleh Alice? Jadi kita kena menjawab dengan sopan lah, dengan baik, dengan sopan, dengan beradab. Okey, kita baca apakah respon daripada Hasan. Beliau ialah ayah saya. Gambar itu diambil semasa beliau bertugas di Sarawak. Jadi ayah Hasan ni pernah bertugas di Sarawak. Ni ayah Hasan ni. Ditanyakan gambar siapa dalam ni. Jadi inilah ayah Hasan yang bekerja, yang bertugas di negeri Sarawak. Okey. Kawan dia seorang lagi tanya. Oh, begitu. Hasan minta kamu bercerita tentang slide kedua itu. Ini slide kedua. Ni kawan dia ni, nama Amir ni meminta Hasan untuk menceritakan tentang gambar yang kedua. Okey, Hasan pun cerita. Ayah saya terpaksa menaiki apa ni? Menaiki sampan untuk ke sekolah. Kenapa dia kena naik sampan ke sekolah ni? Okey. Untuk pengetahuan kamu, kalau di Sarawak ni, sekolah di pedalaman Sarawak kebiasaannya memang jalan ni adalah menggunakan jalan air. Jadi nak tak nak, jadi kita kena menggunakan jalan air untuk sampai ke sekolah tersebut. Sebab tu ayah Hasan ni kena naik sampan ni ataupun naik bot ni untuk sampai ke sekolah. Okey. Kawan dia yang seterusnya, nama apa ni? Nama Lim. Hebat ayah kamu. Harap kamu dapat bercerita tentang tempat tinggal ayah kamu di sana. Jadi Lim ni minta Hasan ni ceritakan bagaimana tempat tinggal ayah Hasan di sana. Jadi bagaimana tempat tinggalnya kita tengok kat sini. Ini gambar nombor 3. Hasan ni pun bercerita. Apa dia nak ceritakan? Okey, dia berceritakan. Ayah saya tinggal di rumah guru yang disediakan di sekolah tersebut. Jadi ayah dia ni tinggal dekat rumah guru yang disediakan oleh pihak sekolah. Tetapi untuk melalui perjalanan ke sekolah tu, dia perlu menaiki bot kerana rumah guru itu terpisah daripada sekolah. Okey. Dapat murid-murid? Bagaimana cara kita untuk memberi respon? Menjawab kepada soalan seseorang adalah dengan menjawab secara sopan dan santun. Baik, di sini cikgu ada sediakan sedikit gambaran sekolah di pedalaman Sarawak. Kamu boleh tengok sini. Ini adalah antara gambaran sekolah di pedalaman Sarawak. Di Sarawak, sekolah mereka kebiasaannya ada tiang yang tinggi. Kerana apa? Kerana sekolah mereka berada berdekatan dengan sungai. Jadi, sekiranya banjir sering berlaku di sana. Disebabkan itu, sekolah di Sarawak semuanya kebiasaannya dibina dengan tiang yang tinggi-tinggi. Ini adalah contoh
murid-murid yang hendak ke sekolah terpaksa melalui apa ni? Melalui titi yang dibina oleh penduduk kampung untuk sampai ke sekolah. Tapi mereka semua sangat bersemangat untuk belajar walaupun terpaksa mengharungi cabaran begini. Okey, ini adalah contoh antara contoh gambar lain. Ada jambatan di sini. Maksud bila ada jambatan, di bawah sini adalah ada batang sungai. Okey, murid-murid, kamu boleh buka buku aktiviti halaman 9. Aktiviti 1, baiknya polis trafik. Okey, siapa tahu polis trafik itu siapa? Bagaimanakah, apakah pakaian yang dipakai oleh polis trafik? Okey, biasanya polis trafik yang kita akan lihat, dia akan memakai pakaian seragam berwarna putih. Okey, di mana kita boleh tengok polis trafik ni? Okay, biasanya polis trafik akan berada di bandar-bandar. Okey, kita baca di sini baca di sini dialog antara Sok Ling dan juga Rizan. Okey. Sok Ling tanya, "Rizan, siapakah itu?" Dia tanya ni, siapakah dalam gambar ni? Rizan pun jawab, "Itu polis trafik." Okey, cikgu nak kamu dengar betul-betul jawapan daripada cikgu supaya kamu dapat menjawab soalan ini, mengisi tempat kosong ini dengan jawapan yang betul. Okey, itu polis trafik. Mereka apa? Tengok gambar ni. Mereka menjaga keselamatan pengguna jalan raya. Cikgu ulang sekali lagi. Mereka menjaga keselamatan pengguna jalan raya. Tengok ni. Ini bukti di mana mereka ni menjaga keselamatan pengguna jalan raya. Bila ada kesesakan atau lampu isyarat tidak berfungsi, nampak rosak sini. Jadi tugas polis trafik adalah untuk memastikan perjalanan pada hari itu berjalan dengan lancar. Sok Ling tanya lagi, "Rizan, tolong jelaskan sifat terpuji polis trafik." Rizan pun jawab, "Sebagai anggota polis trafik, mereka akan membantu." Membantu apa? Membantu mengawal kesesakan jalan raya. Mengawal kesesakan jalan raya. Seperti yang cikgu beritahu tadilah. Bila ada masalah pada lampu isyarat ataupun tiba-tiba dalam perjalanan kamu tu, tiba-tiba ada sebuah kereta di hadapan yang rosak. Jadi akan menyebabkan kesesakan lalu lintas. Jadi polis trafik ini akan datang membantu mengawal semula situasi di jalan raya tersebut supaya semua dapat bergerak dengan lancar. Okey. Kok Bun pula tanya, "Rizan, minta kamu beritahu kami sifat patriotisme yang ada pada seorang anggota polis trafik." Kok Bun ni tanya, apa sifat patriotisme? Apa sifat patriotisme ni adalah sifat cinta kepada negara yang ada pada seorang anggota polis. Jadi Rizan pun jawab, "Mereka sanggup bertugas dengan tekunnya demi negara." Ulang. Mereka sanggup bertugas dengan tekun demi negara. Okey? Dapat jawapannya di situ. Ni tengok ni. Macam mana tekunnya mereka ni. Mereka sanggup berpanas, berhujan untuk memastikan kita sebagai pengguna jalan raya ni tidak mengalami kesesakan lalu lintas. Kok Bun pun jawab lagi, "Terima kasih Rizan. Kamu memang bijak." Sok Lin pula, "Ya, kamu memang bijak. Terima kasih Rizan. Sama-sama." Okey, jadi itulah bila ada seseorang yang bertanya kepada kita perlulah memberi respon dengan positif, memberi respon dengan penuh adab dan sopan santun. Baik, selesai kamu menjawab soalan di buku aktiviti halaman 9 tadi, kamu boleh bersedia dengan buku Bahasa Melayu 2, buku pemahaman. Okey, cikgu nak kamu tulis hari ini hari apa? Hari ini hari Rabu. Rabu 14 hari bulan 7 2021. Kemudian tulis arahan. Baca dialog di bawah. Kemudian jawab soalan-soalan yang berikut. Okey, kamu tak perlu salin ni. Tak perlu salin teks ni, tak perlu salin. Dialog ni tak perlu salin. Kamu cuma salin soalan, jawapan. Soalan dan jawapan. Setiap soalan dan jawapan untuk
untuk tulis soalan kedua, kamu perlu selangkan satu baris. Okey. Kita baca dulu dialog dalam ni. Zurin dulu. Pengguna yang bijak. Selamat pagi, Encik Mutu. Selamat pagi. Kamu hendak beli apa? Encik Mutu. Ini Encik Mutu. Ini Zurin. Zurin pun jawab, saya hendak beli 5 kilogram gula kasar. Tunggu sekejap, Encik Mutu jawab. Saya tengok. Sekarang harga gula telah naik oleh sebab gula berkurangan. Zurin pun tanya, berapakah harga sekilogram gula kasar? Encik Mutu pun jawab, RM2.50. Kamu boleh beli 3 kilogram sahaja pada hari ini. Zurin pun jawab lagi, ibu saya kata harga sekilogram gula hanya RM1.50. Kalau begitu, saya tidak mahulah. Saya hendak ke kedai Encik Maniam. Di kedainya harga gula masih RM1.50. Okey, jadi dekat situ kita nampak apa? Nampak di situ Encik Mutu cuba menjual gula dengan harga yang lebih mahal daripada yang sepatutnya. Jadi, okey, kita cuba jawab soalan nombor 1. Siapakah yang berbual dalam dialog? Siapa? Perbualan dalam dialog ni adalah di antara siapa? Okey, antara Zurin dan juga Encik Mutu. Jadi kamu nak jawab macam mana? Zurin dan Encik Mutu yang berbual di dalam dialog tersebut. Zurin dan Encik Mutu yang berbual di dalam dialog tersebut. Zurin dan Encik Mutu yang berbual di dalam dialog tersebut. Okey, soalan kedua. Apakah yang mahu dibeli oleh Zurin? Apa yang Zurin nak beli? Okey, kita cari kat sini. Ada jawapan di sini. Kamu gariskan ataupun kamu highlightkan jawapannya di sini. Saya hendak beli 5 kilogram gula kasar. Ini jawapan dia yang kita nak tulis. Okey, jadi macam mana cara kamu nak tulis? Zurin, ambil ni. Zurin hendak beli 5 kilogram gula kasar. Okey, cikgu ulang. Zurin, ambil hujung ni. Zurin hendak beli 5 kilogram gula kasar. Dapat? Okey, yang ketiga. Mengapakah Zurin tidak mahu membeli gula di kedai Encik Mutu? Kenapa? Tadi kita dah tengok kan? Kita dah baca. Kenapa dia tak nak beli? Sebab Encik Mutu ni jual harga yang mahal. Dia jual harga yang tak sepatutnya. Sepatutnya harganya cuma RM1.50, tapi dia jual harga RM2.50. Jadi apa yang perlu kamu jawab? Macam mana kamu nak jawab? Zurin tidak mahu membeli gula. Ambil daripada sini. Zurin tidak mahu membeli gula di kedai Encik Mutu kerana harganya mahal. Apa dia? Kamu ambil daripada sini. Cara nak jawab dia. Ambil daripada sini. Zurin tidak mahu membeli gula di kedai Encik Mutu kerana harganya mahal. Okey. Nombor 4. Siapakah pekedai yang jujur dalam dialog? Siapa pekedai yang jujur? Siapa? Encik Mutu ke? Encik Maniam ke? Encik Ravi. Ada Encik Ravi dalam tu? Tak ada Encik Ravi. Cerita Encik Ravi tiada dalam tu. Jadi, pekedai yang jujur ialah, kamu tulis macam ni. Pekedai yang jujur, ambil daripada sini. Mulakan P tu dengan huruf besar. Pekedai yang jujur dalam dialog ialah Encik Mutu. Salah. Pekedai yang jujur dalam dialog ialah Encik Maniam. Cikgu ulang jawapannya. Pekedai yang jujur dalam dialog ialah Encik Maniam. Kenapa Encik Maniam? Sebab dia masih menjual dengan harga yang betul, iaitu RM1.50. Sebaliknya Encik Mutu jual dengan harga yang lebih mahal daripada harga yang telah ditetapkan. Nombor 5. Apakah tindakan yang patut kita ambil jika ada pekedai seperti Encik Mutu? Kalau kita pergi kedai, jumpa pekedai yang macam Encik Mutu ni, apa perlu kita buat? Okey, kita perlulah
melaporkan kepada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan hal ehwal pengguna. Panjang sikitlah jawapan dia. Kita perlulah melaporkan kepada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan hal ehwal pengguna. Okey, dapat? Okey, diharap kamu semua dapat menjawab soalan ini dengan betul. Baiklah murid-murid, itu sahaja untuk sesi pembelajaran kita pada hari ini. Kita akan bertemu lagi pada hari esok insya-Allah. Jaga diri kamu, jangan tinggal solat, duduk di rumah. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.